Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. InsyaAllah kita dengan beberapa buah hadis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tidurnya, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menadah kedua-dua tapak tangannya dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghembus padanya, lalu baginda akan menyapu ke semua tempat di badan yang tangan baginda sampai. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian hadapan badan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan itu sebanyak 3 kali. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila Nabi pergi ke tempat tidur, baginda akan menadah kedua-dua tapak tangannya dan membaca surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghembuskan padanya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyapu ke semua tempat di badan yang mana tangan baginda sampai. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan memulakan dengan kepala, kemudian muka dan kemudian bahagian badan. Baginda sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perbuatan ini sebanyak 3 kali. An Abdullah bin Jubayb radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul falam aqul syai'a thumma qala qul falam aqul syai'a thumma qala qul faqultu ma aqulu ya Rasulullah qala qul huwallahu ahad wal mu'awwizataini hina tumsi wa hina tusbihu 3 marratin takfika min kulli syai'. Sayyidina Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, katakanlah olehmu, saya hanya berdiam diri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katakanlah olehmu, saya terus berdiam diri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katakanlah olehmu. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah yang patut saya katakan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ketiga-tiga surah itu cukup untuk memelihara kamu daripada perkara-perkara yang menyusahkan. Sayyidina Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, katakanlah olehmu, saya hanya berdiam diri. Baginda bersabda lagi, katakanlah olehmu, saya terus berdiam diri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, katakanlah olehmu. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, apakah yang patut saya katakan? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ketiga-tiga surah itu cukup untuk memelihara kamu daripada perkara-perkara yang menyusahkan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah bin Amir, innaka lan taqra'a surata ahabba ila Allah wala ablagha indahu min an taqra'a Qul a'udzu birabbil falaq wa in istata'ta an tafutaka fi salatin faf'al. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Uqbah bin Amir, kamu tidak akan membaca satu surah yang lebih dikasihi dan lebih cepat diterima oleh Allah daripada surah Qul a'udzu birabbil falaq. Lantaran itu, jika kamu mampu, janganlah tinggalkan surah ini dalam mana-mana solah pun. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Uqbah bin Amir,
kamu tidak akan membaca satu surah yang lebih dikasihi dan lebih cepat diterima oleh Allah daripada surah Qul A'udzu Birabbil Falaq. Lantaran itu, jika kamu mampu, janganlah tinggalkan surah ini dalam mana-mana solat pun. An Uqbah bin Amir qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal juhfati wal abwa'i idh ghashiyatna rihun wa zulmatun shadidatun faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi'a'udzu bi rabbil falaq wa a'udzu bi rabbin nas wa huwa yaqul ya Uqbah ta'awwaz bihima fama ta'awwadha muta'awwidun bimithlihima qala wa sami'tuhu ya'ummuna bihima fi salat. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dalam satu safar antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda Rasulullah SAW pun mula meminta perlindungan daripada Allah dengan membaca surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca dua surah ini. Tidak ada sesiapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang didapati melalui kedua-dua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk meminta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedua-dua surah ini. Kedua-dua surah ini tidak ada tolok bandingnya dalam memohon perlindungan kepada Allah. Sayyidina Uqbah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami solat kami. Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersama Rasulullah sedang berjalan dalam satu safar antara Juhfah dan Abwa. Tiba-tiba ribut yang kuat dan keadaan yang sangat gelap menyelubungi kami. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mula meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca surah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Baginda bersabda, wahai Uqbah, mintalah perlindungan daripada Allah dengan membaca dua surah ini. Tidak ada sesiapa yang mendapat perlindungan dengan perantaraan benda-benda lain lebih daripada perlindungan yang didapati melalui kedua-dua surah ini. Yakni tidak ada doa untuk meminta perlindungan yang lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada kedua-dua surah ini. Kedua-dua surah ini tidak ada tolok bandingnya dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Uqbah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-dua surah ini semasa mengimami solat kami. Insya-Allah kita telah dengar beberapa buah hadis, mudah-mudahan kita dapat amal dan kita sampaikan insya-Allah.